Didik TV KPM. Buat apa tu? Azhar. Puan, saya ni Puan tengah buat graf kubik ni Puan. Tapi saya buat daripada tadi tak berapa nak elok, tak berapa nak jadilah Puan. Ya ke? Alah. Mari saya tunjukkan macam mana nak buat Macam mana, graf Puan? yang betul. Saya nak belajar sangat Puan. Okey, sebelum tu saya nak tanya, apa nama graf yang kamu sebut tadi? Graf kubik Puan. Ya, pandai sebut graf tu. Nasib baik saya ingat Puan. Betul. Okey. Baiklah, mari saya tunjukkan. Baik, Puan. Sebelum tu, Ya Puan. tahu tak alat ni apa nama Azhar? Saya nampak ada nombor-nombor dia nak macam pembaris lah Puan. Ya ke? Memang pembaris. Tetapi, nama pembarisnya apa? Itu yang saya tak pasti Puan. Ini adalah pembaris lengkuk ataupun biasa kita panggil flexible curve ruler. Baik. Okey, mari kita gunakan ni. Saya tunjukkan macam mana nak dapatkan hasil graf kubik yang cantik. Baik Puan. Okey. Okey, di sini kita akan gunakan flexible curve ruler ni untuk melukis graf kubik yang cantik ataupun licin ya. Jadi ini adalah poin yang kita telah tandakan mengikut nilai yang diberi ya. Baik Puan. Okey, kemudian kita letakkan flexible curve kita ni pada titik-titik tersebut supaya kita mendapat satu graf yang licin dan cantik. Baik. Ya, dan tepat. So inilah gunanya flexible curve ruler ini. Baik. Boleh dibawa dalam peperiksaan lah Puan? Ya, boleh. Ya, Okey. pembaris ini kita boleh gunakan ataupun kita boleh bawa ke dalam dewan peperiksaan. Baik, ya? Puan. Okey. Baik, selain daripada itu, saya akan tunjukkan juga apakah alat-alat lain yang kita boleh bawa ke dalam dewan peperiksaan. Baik. Ya? Okey. Ini adalah geometrical set ataupun set geometri yang kita boleh gunakan dalam dewan peperiksaan ya. Baik. Okey. Okey. So ini peralatan-peralatan yang boleh digunakan Puan ya? Ya, betul. Okey. Kejap lagi kita nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan Dewan Peperiksaan Persiapan untuk murid-murid di rumah bagi tahun 2021. Tapi sebelum tu Puan, Puan adalah tetamu istimewa kita pada hari ini. Terima tak kasih. kenal maka tak cinta Puan. Bak kata pepatah. Jadi kita nak berkenalan dengan Puan terlebih dahulu. Kita saksikan dulu profil Puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Tetapi hari ini sedikit luar biasa berbanding Sukses SPM yang sebelum-sebelum ini, yang mana hari ini kita memperkenalkan berkenaan dengan format baharu SPM 2021 dan lebih khusus berkenaan dengan mata pelajaran matematik. Dan tetamu istimewa kita yang bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Puan Rosniza binti Mat Tri, Pegawai Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Tadi kita cuma lakonkan Puan ya. Ya, betul. Rupa-rupanya sekarang ni kita kata murid-murid boleh gunakan. Boleh. Pembaris yang Puan sebutkan sebentar tadi dan juga peralatan-peralatan yang ada. Dan kita nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan format baharu ni. Tapi sebelum kita nak mulakan kita punya sesi kita pada hari ini, yang mana kita sentiasa mematuhi protokol kesihatan walau di mana pun kita berada. Kita ada gel pembasmi kuman Puan. Boleh untuk kita gunakan, silakan. Saya akan gunakan di sini. Mungkin kalau adik-adik di rumah yang tertanya-tanya, kami tak ada lah gel pembasmi kuman di rumah, boleh gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama untuk pastikan kebersihan kita terjaga. Baik Puan, kita nak teruskan sesi kita Puan untuk format baharu ni Puan. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Seperti yang kita sedia maklum, matematik ni adalah satu mata pelajaran yang sangat panas. Baik. Ya, sangat panas, sentiasa panas. Daripada dulu sehingga sekarang lah. Ya, Puan. Jadi apa yang dimuskilkan, apa yang dirisaukan, janganlah kita fikirkan sangat ya, kerana format yang terbaru ni kita telah desainkan atau kita telah reka bentukkan
untuk yang terbaik kepada calon-calon kita ya. Baik. Ya, Murid-murid dengar ni pun ada rasa lega sikit. Ya, insya-Allah. Selalu bila dengar mata pelajaran matematik ni dia jadi, sibuk kan. Kita akan Baik, Puan. di sini kita akan terangkan ataupun kita akan bincangkan juga apakah format yang terkini yang kita akan mulakan pada peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia mulai 2021 ya. Okey, untuk pengetahuan semua, kod mata pelajaran matematik ialah 1449 ya. Baik. Okey. Baik, Puan. Ini adalah formatnya lah. Okey, seterusnya dalam pelajaran matematik ini kita sedia maklum bahawa terdapat matlamat matlamat KSSM matematik. Baik. Iaitu untuk membentuk murid menjadi seorang individu yang berfikrah matematik. Baik. Ya, sebenarnya dalam matlamat matematik ini matematik KSSM ni telah ramai yang menceritakan tentang apakah dia matlamat KSSM, Ya. Okey, di sini saya ingin ulang semula kerana bukan semua tahu apa yang kita adakan di dalam KSSM ini terutamanya di dalam DSKP ataupun Dokumen Standard Curriculum Pentaksiran. Baik. Okey, dalam KSSM ini tujuannya ialah untuk membentuk individu berfikrah matematik seperti berpemikiran matematik. Baik. Yang seperti yang saya sebut ni, mempunyai pemikiran dan berfikiran kreatif dan inovatif. Okey. Berketerampilan, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik, bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Baik. Semua ni kita simpulkan sebagai fikrah matematik yang mana kita akan gunakan ataupun murid akan gunakan apa yang dipelajari di dalam kehidupan seharian. Yeah. Okey. Contohnya dalam urus niaga, jual beli. Kita mesti menggunakan matematik, bukan sekadar mengira sahaja. Betul, bukan sekadar tambah tolak sahaja. Sebaliknya, dalam kehidupan seharian kita ada pelaburan, ada pinjaman. Okey, ada apa saja yang kita lakukan berkaitan dengan matematik ni sebenarnya sangat banyak. Bukan sekadar tambah dan tolak sahaja. Berfikiran kreatif dan inovatif. Okey, kita ingin membentuk murid supaya berfikiran inovatif dan kreatif ni supaya dia dapat menggunakan apa yang dipelajari itu di dalam kehidupan sehariannya. Okey. Kemudian dia juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okey, dalam kehidupan seharian kita, apa yang kita buat yang melibatkan matematik, kita kena buat sesuatu. Contohnya dia mengira perbelanjaan dia. Okey. Contohnya hari ini perbelanjaan dia terlebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi apa yang perlu dia buat? Jadi untuk hari seterusnya mungkin dia kena berjimat cermat. Jadi di situ dia perlu membuat keputusan berdasarkan apa yang dia lakukan ataupun apa yang dia lakukan pada kehidupan harian dia. Maksudnya matematik ni sangat luas, bukan sekadar tambah tolak sahaja. Okey. Baik, Puan. Macam Puan sebut tadilah, digunakan ataupun diaplikasikan dalam kehidupan sebenarnya Puan. Matematik ini sangat luas, sangat indah, dan kalau kita tahu dan faham akan penggunaan matematik dalam kehidupan seharian kita, sangatlah bahagianya. Baik. Okey? Baik, Puan. Baik, kalau kita tengok Puan dalam format baharu ni, apa yang akan diuji ataupun ditaksirkan Puan? Okey. Baiklah, jika dibandingkan dengan format yang sebelumnya, tahun ini ada perubahan, tetapi ada yang sedikit perubahannya dan juga ada yang besar, perubahan yang banyaklah. Baik. Okey. Mari kita lihat apakah perubahan-perubahan itu ya. Baik, Puan. Okey.
sebelum kita lihat perubahan tu, saya nak cerita dulu. Baik. Apa yang kita nak uji dalam matematik ni? Tadi kita dah tahu fikrah matematik supaya kita membentuk individu yang berinovatif, kreatif, bertanggungjawab dalam membuat keputusan dan sebagainya. Tapi sebelum tu, apa yang murid-murid tahu, ya? Apa yang perlu dia tahu semasa dia nak menjawab peperiksaan itu ataupun menjawab soalan matematik yang diuji. Okey. Di sini saya akan terangkan juga apakah yang diuji atau yang ditaksir di dalam kertas matematik ini. Ya? Okey, yang pertama, pengetahuan dan kefahaman. Baik, dalam matematik ada pengetahuan dan kefahaman. Biasanya dalam pengetahuan dan kefahaman ni kita akan uji soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan teori, berkaitan dengan hubung kait, yang asas sahaja, ya, sehingga ke aplikasi yang mudah-mudahlah. Okay, itu berkaitan dengan kefahaman dan pengetahuan. Baik. Dan pengetahuan dan kefahaman ni tidak semestinya soalan yang mudah saja. Baik. Ya, dia boleh jadi aras kesukaran dia tu tidak semestinya yang rendah saja. Yang penting apa yang kita nak uji ialah berkaitan dengan konsep, teori, hubung kait dan yang asas. Asas. Ya, itu adalah untuk semua sekali, Puan, ya. Ya, itu adalah untuk pengetahuan dan kefahaman. Baik. Ya. Okey. Untuk kemahiran mengaplikasi. Baik. Okey, apakah yang kita nak tanya ataupun apa yang kita nak uji dalam kemahiran aplikasi? Ya. Okey, dalam matematik biasanya aplikasi adalah soalan yang kita tanya berkaitan dengan apa yang telah dipelajari atau apa yang dia telah faham dan tahu dan dia gunakan untuk mengaplikasi dalam menyelesaikan masalah. Ya. Ataupun kita gunakan rumus, gunakan teori tadi untuk dimasukkan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah lah, untuk mengaplikasi dalam soalan yang berkaitan dengan aplikasi. Baik. Okey. Seterusnya kita akan tanya juga berkaitan dengan soalan yang menganalisis. Baik. Ya, dalam soalan yang menganalisis. Okey, soalan yang menganalisis ni biasa melibatkan penyelesaian masalah. Ya. Ya, penyelesaian masalah yang mana penyelesaian masalah ini adalah yang melibatkan multi layer of thought. Maksudnya di situ ada beberapa aras pemikiran yang mana dia gunakan apa yang telah dia faham, apa telah dia tahu dan dia aplikasikan untuk menyelesaikan masalah itu. Maksudnya dalam soalan yang berbentuk menganalisis ada beberapa aras pemikiran. Baik. Sebelum dia menyelesaikan masalah lah. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kemahiran menilai. Okay. Menilai ni adalah dalam situasi penyelesaian masalah juga. Hasil daripada jawapan yang didapat, daripada penyelesaian masalah itu, dia menilai. Contohnya, jawapan yang telah dibuat, dia membuat justifikasi ataupun dia menakul hasil daripada jawapan yang diperolehi daripada penyelesaian masalah itu. Maksudnya sebelum dia membuat sesuatu keputusan, dia menilai dulu. Itu yang kita katakan kemahiran menilai. Maksudnya dia membuat keputusan sebelum sesuatu jawapan yang telah diperolehinya tu, selepas jawapan yang telah diperolehi dan dia membuat justifikasi. Baik. Ya. Dan kemahiran mencipta ini pula dia menggunakan sesuatu yang baru untuk mewujudkan satu, contohnya mungkin dia gunakan segala pengetahuan, segala kemahiran dia gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Itu yang adalah
apa yang kita akan taksir di dalam kertas matematik ini. Ya, baik. Dan kalau kita tengok daripada ini Puan, kita nampak disentuh secara menyeluruh Puan ya. Ya. Dengan pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, nilai dan juga mencipta. Dan kita nampak ini antara yang akan diuji dan ditaksir yang disebutkan oleh Puan sebentar tadi. Dan bagaimana pula Puan dari sudut bidang pembelajarannya Puan untuk format baharu ni, adakah berbeza secara keseluruhan ataupun hanya sebahagian? Bagaimana Puan? Okey, baiklah. Okey, kita lihat pula bidang pembelajaran. Baik. Baik, di dalam matematik terdapat 5 bidang pembelajaran. Baik. Okey, dan setakat ini untuk pengetahuan guru-guru dan murid-murid semua, okey, perlu kamu tahu bahawa dalam matematik walaupun tajuk-tajuk itu kamu tahu, tetapi perlu juga diketahui apakah bidang-bidang yang terdapat di dalam matematik tersebut. Ya, dalam matematik terdapat 5 bidang, iaitu nombor dan operasi, sukatan dan geometri, statistik dan kebarangkalian, perkaitan dan algebra, matematik diskrit. Apa yang ada dalam nombor dan operasi? Contoh-contoh tajuk yang berada di dalam nombor dan operasi adalah contoh seperti nisbah dan kadar, indeks, tajuk apa lagi, nombor piawai, pinjaman, matematik pengguna. Itu adalah di antara tajuk-tajuk yang berada di dalam nombor dan operasi. Seterusnya, bagi bidang sukatan dan geometri, apakah di antara tajuk-tajuk yang berada di dalam sukatan dan geometri? Baik. Contohnya perimeter dan luas, kan? Kemudian ada teorem Pythagoras. Itu adalah antara tajuk-tajuk ya. Jadi kita perlu tahulah tajuk itu berada di bidang yang mana. Seterusnya perkaitan dan algebra. Apa tajuk-tajuk yang ada dalam perkaitan algebra? Seperti rumus algebra. Baik. Kemudian persamaan algebra, ketaksamaan, kan? Itu adalah antara tajuk-tajuk yang berada di dalam perkaitan dan algebra. Baik. Okey. Kemudian matematik diskrit. Matematik diskrit ni tajuk yang berada di dalam bidang ini adalah set. Set adalah terdapat di dalam matematik diskrit. Baik, kalau kita tengok Puan dari sudut bidang pembelajaran, sebenarnya tidak terlalu banyak bezanya dari sudut sukatan yang baharu. Tetapi selepas ini kita nak tahu juga berkenaan dengan kertas 1 dan juga kertas 2A Puan untuk mata pelajaran matematik bagi format baharu SPM 2021. Walau bagaimanapun kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan apa yang nak diuji dan juga bagaimana bidang pembelajarannya. Adakah perubahan secara total untuk format yang baharu? Tetapi ternyata tadi Puan ada kongsikan dengan kita dari sudut bidang pembelajaran tidak ada banyak bezanya. Murid-murid dah lega Puan. Dan sekali mungkin Puan untuk mata pelajaran matematik ni Puan, untuk kertas 1 kita nak tahu berkenaan dengan peperiksaan SPM yang bakal berlangsung tak lama lagi. Dari sudut kertas 1 bagaimana Puan? Baiklah, untuk kertas 1 tidak banyak beza tidak banyak beza daripada format yang sebelumnya. Kerana yang sebelumnya kertas 1 mempunyai 40 soalan, masa yang diberikan ialah 1 jam 15 minit. Tetapi untuk yang baharu ini, kertas 1 ini mempunyai 4 soalan juga, tetapi masa kita tambah 15 minit lagi menjadikan 1 jam 30 minit untuk kertas 1 ini. Yang mana kami mengambil kira soalan-soalan ataupun item-item yang kita tanya itu yang ada kebat dan sebagainya lah. Jadi untuk kertas 1 tidak jauh bezanya. Itu saja. Cuma tambah masa saja, tetapi bilangan soalannya tetap sama. Dan kertas 1 ni adalah kertas yang berbentuk objektif lah, ataupun aneka pilihan. Apa yang ada dalam, apa yang kita katakan kertas objektif ataupun aneka pilihan ini? Biasanya kertas 1 untuk pengetahuan semua, kertas objektif adalah
kertas yang mempunyai hanya satu jawapan sahaja. Baik. Dan kertas objektif, item ataupun soalan objektif juga, guru-guru dan murid-murid tahu bahawa ini adalah yang kita tanya di dalam kertas satu hanyalah aneka pilihan. Tetapi objektif ataupun soalan objektif ada yang lebih dari, maksud saya bukan lebih, tetapi jenis-jenis item objektif ini ada objektif aneka bentuk. Baik. Ya, bukan hanya aneka pilihan. Yang mana objektif ini bersifat dichotomous ataupun jawapan dia satu dan dia mempunyai stimulus seperti soalan-soalan lain. Kemudian dia juga mempunyai jawapan yang betul. Selain daripada itu, pilihan jawapan yang selain daripada yang betul itu kita panggil dia pengganggu ataupun distractor. Baik. Itu adalah kertas satu. So maksudnya Puan, kertas satu tidak ada beza, cuma perbezaannya adalah tambahan masa sahaja. Ya, tambahan masa sahaja. Baik, Puan. Okey. Baik, seterusnya. Baik, silakan Puan. Okey, seterusnya kita lihat contoh ataupun soalan untuk kertas satu. Baik. Ini adalah aneka pilihan. Okey. Kita akan lihat juga apakah contoh aneka pilihan ini, yang mana apakah bentuknya. Ya. Ini adalah bentuknya. Baik. Ini adalah objektif aneka pilihan. Ya. Okey, kemudian mana ABC-nya? Tak ada. Ada. Baik. Kan? Saya tak baca semua ni, tetapi ini adalah contoh soalan ataupun objektif aneka pilihan. Yang mana seperti yang saya katakan tadi, dia mempunyai pilihan jawapan. Jawapan dia hanya satu dan selain itu dia ada pengganggu. Baik. Ya? Ini untuk yang mengelirukan murid-murid lah ni, Puan. Ya, bukan mengelirukan tetapi murid perlu mengira jawapan dia mesti tepat. Baik. Mungkin ada jawapan yang dia dapat tetapi bukan yang paling tepat. Ya. Itu yang kita katakan pengganggu. Baik. Okey, maksudnya kemungkinan murid memilih jawapan selain daripada jawapan yang betul. Itu kita panggil pengganggu. Jadi itu kita kata perlukan kepada fokus yang lebih dan juga mengingati formula-formula yang telah boleh disampaikan ataupun diajarkan sangat oleh betul. guru-guru. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Baik, Puan. Kita akan lihat matematik kertas 2. Baiklah, matematik kertas 2 ada terdapat beberapa perubahan lah. Ya. Sebelum ni hanya 2 bahagian saja, bahagian A dan bahagian B, yang mana bahagian A murid perlu menjawab 11 soalan dengan 52 markah. Dan bahagian B murid perlu menjawab 4 soalan daripada 5 soalan iaitu 48 markah. Ya. Okey. Tapi untuk tahun ini matematik 2 kita telah bahagikan kepada 3 bahagian ya Zahar. Baik. Yang mana bahagian A ada 10 soalan, 40 markah. Bahagian B ada 5 soalan, 45 markah dan bahagian C ada 2 soalan. Hanya 1 soalan saja perlu dijawab. Ya, masa menjawab masih 2 jam 30 minit. Ya. Kemudian bilangan soalan saja yang berbeza. Untuk pengetahuan semua, bilangan soalan tidak bergantung kepada berapa markah. Oh, okey. Ya? Mungkin bahagian A 40 markah. Tetapi tidak semestinya satu soalan tu 4 markah ya. Oh, jadi boleh jadi soalan satu boleh jadi lebih 4 markah ataupun kurang 4 markah. Betul. Betul. Baik. Okey. Sama juga seperti bahagian B. Baik. Tidak semestinya satu soalan itu 9 markah. Ya. Kerana yang penting jumlah dia adalah 45 markah. Okey. Dan yang ketiga bahagian C ni 2 soalan saja akan dikemukakan, hanya pilih satu soalan yang berjumlah 15 markah. Okey. Baik, dari sudut pembahagian ni Puan, A, B dan C, adakah ada pengkhususan kepada bidang-bidang tertentu untuk bahagian-bahagian tersebut? Contoh macam bahagian C mungkin lebih fokuskan kepada satu bidang sahaja ataupun sebaliknya Puan? Oh, tidak. Okey, dalam setiap bidang ni kita akan tanya, kita panggil cukup cakup. Yang mana cukup cakup Puan? Cukup cakup, istilah cukup cakup tu
apa yang ada di dalam dokumen standard pembelajaran kita ataupun dokumen standard kurikulum, kita akan tanya. Baik. Ya, kita Jadi akan tanya. maksudnya murid perlu study ataupun melakukan maksudnya murid tidak boleh belajar hanya spot tajuk itu saja. Maksudnya dia kena belajar perlu ulang semua. kaji semua ya, sekali. ulang kaji. Baik. Seterusnya Puan. Ya. Okey, kemudian alat-alat tadi yang saya tunjukkan tadilah antara alat yang boleh kita bawa ke dalam ke Dewan dalam peperiksaan okey. seperti pembaris ni dan juga Ya, geometri betul. Baik. Baik. Ini adalah contoh soalan kertas 2 bahagian A ya. Baik. Okey. Yang ni adalah item respon terhad. Okey. Item respon terhad ni sebenarnya kita memfokuskan hanya satu sahaja. Baik. Maksud apa yang kita nak jawapan daripada soalan yang kita kemukakan. Baik. Ya, biasanya item sifat dia mesti ada stimulus, mesti ada stem dan kata tugas. Ya. Saya rasa guru-guru perlu faham dan mungkin ramai guru yang telah tahu bahawa apakah yang ada dalam sesuatu item itu. Baik. Baik, untuk pengetahuan semua, dalam pentaksiran kami menggunakan istilah item ya. Item ni sebenarnya adalah soalan. Baik. Kerana item ni ada dia punya rukun-rukun dia. Jadi itu sebab kami menggunakan perkataan item. Ya. Okey, ini adalah contoh item respon terhad yang mana kita hanya minta calon menghitung isi padu. Contohnya menghitung isi padu dalam gabungan pepejal itu. Hanya satu saja tugasan dia. Itu yang kita katakan respon terhad, hanya satu saja. Ya. Okey? Ini adalah item respon terhad lah. Untuk kertas 2A. Ya, untuk kertas 2 bahagian A. Okey. Baik. Selain daripada itu, selain daripada respon terhad, ada juga item berstruktur. Maksudnya di bahagian A itu dia boleh jadi item respon terhad sahaja ataupun berstruktur ataupun dia boleh jadi berstruktur dan respon terhad. Okey. Ya. Baik, jadi maksudnya 2 untuk boleh jadi ada 2 elemen. Ya, boleh jadi item tu ada respon terhad saja ataupun dia boleh jadi berstruktur dan respon terhad. Lihat yang kedua ni, dia ada 2A kan? Ya. Kemudian dia ada juga 2B. Itu yang kita katakan dia berstruktur. Macam terhad tadi yang sebelum tu hanya satu je benda yang kita tanya. Baik. Jadi hanya satu semata-mata kalau tadi item respon terhad tadi Puan. Baik. Kalau kita tengok Puan, kita dah tahu berkenaan dengan kita kertas 2 bahagian A untuk mata pelajaran matematik. Saya yakin dan percaya perbezaan itu sedikit sebanyak tidak menggugat pun sebenarnya murid-murid kita. Saya yakin semua dah bersedia. Cuma ini sebagai percambahan idea bagaimana nak menjawab ataupun strategi-strategi yang bakal disusun oleh calon-calon kita nanti. Baik, Puan, sebentar saja lagi kita nak tahu berkenaan dengan matematik untuk mata pelajaran matematik kertas 2 bahagian B. Adakah ianya juga berbeza secara keseluruhan ataupun sebaliknya? Tapi anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah belajar dan tahu berkenaan dengan mata pelajaran matematik dengan format baharu, bagaimana nak menjawab untuk kertas 2 bahagian A, seperti yang Puan sebut sebentar tadi, Puan Rosniza sebut sebentar tadi, yang mana ada item respon terhad dan juga berpotensi untuk ada item berstruktur dan juga respon terhad. Jadi murid-murid semua perlu susun strategi sebaiknya untuk menjawab kertas peperiksaan SPM nanti. Baik, untuk kertas 2 bahagian B, bagaimana Puan? Adakah berbeza banyak juga ataupun sebaliknya? Baiklah, untuk kertas 2, bahagian B, dia boleh jadi saya akan kita lihat di sini, dia boleh jadi respon terhad dan berstruktur juga untuk bahagian B. Kemudian ini adalah contoh bagi item berstruktur dan respon terhad untuk bahagian B lah. Dia lebih kurang sama, tetapi markah dia berbeza sedikit lah. Baik. Untuk bahagian B. Sebelum saya terlupa,
Untuk format kali ini, bahasa Melayu, soalan bahasa Melayu mendahului soalan bahasa Inggeris. Baik. Okey, jika kita lihat sebelum ni bahasa Inggeris di atas kan? Ya. Okey, dan sekarang ini kita lihat bahasa Melayu di atas, Baik. bahasa Inggeris di bawah. Ya. Baik. Okey. Walau bagaimanapun masih mengekalkan dua bahasa puan ya. Ya, kalau kita mesti cuma berbeza dari sudut kedudukan sahajalah yang seperti puan Rosniza sebut kepada kita. Baik. Ini adalah contoh respon terhad dan berstruktur bagi bahagian B lah. Baik. Okey, ini adalah ayat dia. Baik. Ataupun ini adalah kehendak soalan dia, ya. Baik. Okey, lihat di situ ada mana yang Azhar tengok soalan itu berstruktur. Sebab dia ada satu Roman tu puan. Ada satu Roman, ada A, B, kemudian ada satu Roman tu. Itu yang kita katakan berstruktur. Ya. Okey. Seterusnya, ini juga adalah contoh sambungan. Ya. Soalan yang tadi lah. Baik. Okey. Kemudian Kemudian kita nampak kesemuanya boleh kata gabungan ataupun ada elemen item berstruktur dan juga respon terhad puan ya untuk kertas B, kertas 2 bahagian B. Ya, betul. Yang puan sebutkan ataupun kongsikan sebentar tadi. Baik, kita nak teruskan puan untuk kertas 2 ni. Kita kalau kita tengok berbanding seperti yang puan sebut sebentar tadi, kertas 1 tidak ada perbezaan, hanya penambahan masa. Saya yakin dan percaya para calon semua yang mungkin mendengar rasa sedikit lega puan. Kalau sebelum ni rasa macam ya Allah tak cukup masa ni puan kan. Ditambah lagi 15 minit dan ini saya rasa masa yang sangat mencukupi untuk kesemua calon nak siapkan kertas 1 dan sekarang kita fokuskan kepada kertas 2. Kalau kita lihat tadi kertas 2 bahagian A dan juga bahagian B terdapat perbezaan format yang sebelum ini dan dengan format yang baharu. Bagaimana pula puan untuk bahagian C ni puan? Baik. Untuk bahagian C, bagi format baharu ni markahnya ialah 15. Baik. Ya. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada 2 soalan akan dikemukakan. Calon hanya memilih 1 soalan saja. Ya, pilihan maksudnya dia ada pilihan lah, sama ada jawab yang mana satu yang dia nak jawab. Ya. Okey, dalam bahagian sini untuk pengetahuan semua, soalan-soalan yang kita tanya ialah soalan yang berstruktur. Ya, berstruktur dan dia bukanlah satu soalan yang datang dari satu tajuk yang sama. Bukan datang dari tajuk yang sama. Dia boleh dari pelbagai tajuk. Dan sekurang-kurangnya satu soalan yang bernilai 15 markah itu boleh datang dari sekurang-kurangnya 2 bidang. Ya, dia boleh lebih daripada 2 bidang, tapi bukan satu bidang. Dia boleh lebih daripada itu. Maksudnya sekurang-kurangnya mesti 2 bidang yang ada dalam soalan bahagian C. Okey, mari kita lihat apa benda yang ada dalam bahagian C ni. Baik puan. Okey, ini soalan berstruktur. Ini adalah contohlah. Contohnya tema dia Hari Guru je. Okey, ini adalah statement soalan itu. Ini statement dia. Okey, kemudian kita lihat apa yang ada dekat situ. Okey, item yang pertama dia item berstruktur tadi kan. Okey, first dia ada tema. Kemudian kedua dia ada dia kata item dia berstruktur, ada ABC, ada anak-anak dia lah. Okey, kemudian kita lihat pula apakah yang ditanya. Okey, yang A ni dia tanya berkaitan dengan peratus. Okey, ingat ya tadi kita kata ada 5 bidang kan? Okey, ini adalah peratus. Kemudian yang kedua tu dia kata hitungkan dalam RM. Okey, peratus dengan RM. Itu bidang apa tu? Bidang nombor dan operasi. Okey, lihat. Okey, kemudian kita lihat pula B. Okey, B ni ini adalah sambungan daripada tadi ya. Statement yang sama. Okey, statement yang sama. Soalan yang ni, dia kata dia bagi pilihan, kemudian harga dia, harga hadiah tu. Kemudian harga hadiah guru lelaki, hadiah guru perempuan. Dia bagilah data jadual tu. Kemudian apa yang dia tanya dekat sini? Dia kata dia tanya apakah nilai X dan nilai Y. Okey. Dekat sini apakah tajuk yang mungkin dekat di sini? Okey. Kemudian kita lihat ni dia suruh cari X dan Y. Jadi
Yang ni tadi sebenarnya kita akan gunakan kaedah matriks. Dia kata bila gunakan kaedah matriks maksudnya dia bukan tajuk nombor bukan tajuk bukan yang tadi lah, nombor dan maksudnya operasi. dia sudah ada Bidang yang lain. bidang yang lain kan dia Ya. tajuk. Okey, tajuk lain dah. Ya. Maksudnya ada berapa tajuk kat situ? Dah ada 2 tajuk, 3 tajuk kan? Tadi ada Ya. peratus, kemudian ada nilai, kemudian Ya. ada matriks, kan? Kemudian ini kita lihat juga tema yang sama ya. Ya. Tema yang sama. Okey, kemudian sorry. Okey, yang ni kita lihat pula, kita dah cari nilai X dan Y. Kemudian menggunakan sambungan dari tadi. Ya. Kita lihat pula, dia kata bila dia dah dapat jawapan tu, Baik. menggunakan kaedah matriks tu dia dah dapat jawapan dah. Ya. Hasil daripada jawapan tu dia minta pula, dia kata anda bersetuju atau tidak dengan penyataan ketua pengawas tu. Maksudnya dia dah selesaikan semua, dia dapat jawapan. Ya. Hasil jawapan tu dia setuju ke tak? Maksud di sini murid akan menjustifikasi ataupun menakul. Ya. Ya? Dekat situlah yang kita katakan konstruk menakul tu. Baik. Ya, menakul ataupun dia membuat keputusan ataupun dia menilai di situ. Baik Puan, saya tengok Puan dari sudut untuk bahagian C tadi seperti yang Puan nyatakan yang mana akan ada 2 soalan. Ya. Jadi para calon hanya perlu menjawab 1 soalan dengan nilaian markahnya 15 markah. Ya, ya. Dan kalau saya perhatikan contoh soalan yang Puan kongsikan sebentar tadi, maksudnya dia berdasarkan satu teks ataupun satu kita kata kenyataan. Ya. Jadi kesemua soalan struktur tadi terkait adalah berkaitan dengan kenyataan tersebut. Ya. Cumanya agak menarik di sini saya lihat dimasukkan ke semua elemen, ke semua Ya, bidang. betul. Untuk murid-murid. Maksudnya ini agak sedikit luar biasa. Mungkin sebelum ini yang tidak ada pada kertas peperiksaan yang sebelum ni. Mungkin saya ada dengar Puan ada nyatakan berkenaan dengan soalan kebat yang mana turut ada dalam orang kata apa kemahiran murid-murid untuk mata pelajaran matematik. Ya, jadi betul. sebelum kita teruskan Puan, boleh Puan kongsikan dari sudut peratus soalan rutin, soalan bukan rutin dan soalan kebat untuk calon-calon SPM ni Puan? Okey, baiklah. Terima kasih Azhar. Sebenarnya tidak ada satu spesifik berapa bilangan soalan rutin, berapa soalan, berapa tajuk berapa tajuk rutin, berapa tajuk non rutin, berapa kebat. Tapi secara keseluruhannya berdasarkan JSU. Dia mesti ada JSU lah. Saya rasa guru-guru dan guru-guru tahulah apa itu JSU. Berdasarkan JSU, aras kesukaran telah ditentukan. Contohnya 532 yang mana 5 adalah aras rendah, 3 adalah aras sederhana dan 2 adalah aras tinggi. Baik. Di situ dalam 532 tu juga kita akan masukkan elemen kebat lah. Yang mana secara keseluruhannya kebat adalah 50% sekarang ni. Baik, itu dia. Maksudnya Puan, saya baru nak bagi peluang kepada murid-murid kita tahu berapa peratus. Tapi tak ada Puan secara terperinci peratusnya tidak ada, tapi seperti Puan nyatakan tadi ada aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. So macam mana sekalipun tetap tak boleh orang kata apa nak culas. Jangan cuba-cuba ramal. Jangan cuba-cuba ramal. Baik. Yang paling penting sebenarnya adalah perlu mengulang kaji ke semua bidang, faham dan juga kuasai kesemuanya. InsyaAllah semua boleh menjawab dengan baik. Puan, sebelum kita nak habiskan untuk mata pelajaran matematik untuk kertas 2 bahagian C ni Puan, kita nak bertirahat seketika. Jadi semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Kita bersama dengan Puan Rosniza binti Mat Tri, Pegawai Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini berkenaan dengan pengkhususan kita bincangkan berkenaan dengan mata pelajaran matematik untuk kertas 1, kertas 2 bahagian A, kertas 2 bahagian B dan kita masuk kertas 2 bahagian C. Ini yang betul. Semua mula rasa takut Puan. Tiba-tiba ada lagi satu bahagian pula ni kan. Jangan takut. Baik, kita nak teruskan Puan. Silakan. Okey. Sekarang kita teruskan bahagian C. Baik. Okey, ini tadi
tajuk yang sama, Ya. tema yang sama, tetapi kita boleh tanya pelbagai soalan. Baik. Okey, ini seterusnya. Okey, di sini tadi kita lihat apakah keputusan ataupun bagaimanakah dia membuat justifikasi berdasarkan jawapan yang diperolehi. Ya. Okey. Seterusnya, di sini ada pula guru yang bermurah hati dalam menyumbang minyak wangi pula, minyak wangi pula. Okey. Kemudian kita lihat apa yang ditanyanya berkaitan dengan minyak wangi ni. Ya. Okey, kita lihat pula dekat sini ada botol minyak wangi, diagram ataupun rajah minyak wangi dan ada rajah di sebelahnya tu ya. Ya. Okey, kemudian apa yang dia nak tanya agaknya ya? Mari kita lihat. Kita tengok soalannya. Soalannya okey. dia kata cari nilai minimum bagi Y. Baik. Jika botol minyak wangi itu dapat dimuatkan dalam kotak itu. Dapat dimasukkan dalam kotak itulah. Ya. Okey, kalau di sini Azhar lihat apakah agaknya tajuk yang kita tanya di sini. Baik, kalau di sini puan kita di bawah lihat. Okey, contoh bila dia tanya ni nilai minimum ni maksudnya dia adalah berkaitan dengan ketaksamaan linear. Baik. Okey, ketaksamaan linear. Maksudnya dah banyak tajuk dalam satu soalan, betul tak? Digabungkan ke semua sekali Ya, puan. banyak tajuk kita boleh tanya dalam satu tema. Ya. Okey, kerana dia berstruktur. Kita boleh tanya macam-macam. Bagi satu tajuk, kita tanyalah apa yang kita nak tanya. Ya. Jadi dekat sini jangan kita kata bahawa matematik tu satu tajuk kita jawab untuk satu soalan saja. Ya. Tidak. Kerana satu tema boleh jadi pelbagai tajuk yang berada di dalam itu. Baik. Ya? Okey. Berkaitan dengan kebat tadi, Ya. kebat itu memang saya kata 50%, tetapi 50% tu datangnya dari gabungan kertas 1 dan kertas 2. Maksudnya gabungan secara keseluruhan. Baik. Bukan kertas 2 sahaja ada kebat. Okey, bukan kertas 1 sahaja ada kebat. Ya. Kerana gabungan kertas 1 dan kertas 2, okey, 50%. Baik. Jadi gabungan kedua-dua kertas tadi barulah nilai tadi 50%. Ya, betul. Baik. Puan, bila sebut berkenaan dengan peperiksaan, saya yakin dan percaya debaran makin terasa untuk calon-calon kita dalam melakukan persediaan. Dan kalau kita lihat seperti yang dinyatakan ataupun diumumkan sebelum ini, yang mana sekolah secara bersemuka pun telah dibuka bermula 3 Oktober dan juga 4 Oktober yang lalu. Jadi persiapan saya yakin dan percaya semua sedang bersungguh-sungguh dan bersiap siaga untuk masuk ke medan pertempuran Dewan Peperiksaan SPM bagi 2021. Cumanya puan, kalau kita tengok walaupun untuk kertas 1 tidak ada perbezaan, hanya penambahan masa yang diberikan. Tapi saya nak tanya berkenaan dengan bagaimana cara menjawab. Saya yakin sebab pengalaman saya sendiri, saya pun pernah melalui fasa itu. Tadi puan sebut 40 soalan. Walaupun 40 soalan, tak semestinya semua markahnya sama untuk setiap soalan. Jadi untuk jawapan tu puan, kalau kita tengok jawapan objektif, kan, kita cara nak lorek tu, sebab kadang-kadang ada yang suka buat tanda right, tanda betul, ada yang buat bulat, kan, macam-macam style ataupun macam-macam gaya yang dilakukan. Seperti saya nampak puan ada bawa juga contoh kertas jawapan untuk kertas 1. Bagaimana puan? Adakah right macam tu dibenarkan juga ataupun bulat tu dibenarkan juga asalkan ada tanda di situ? Bagaimana puan? Baik, mari sini kita lihat Ya. bagaimana kita kertas objektif yang ditanda oleh calon-calon. Baik, di sini adalah contoh kertas objektif ataupun jawapan yang dijawab oleh calon, yang mana setiap jawapan pada kertas 1 ataupun kertas objektif kita perlu hitamkan dengan betul pada ruangan yang disediakan. Hitamkan menggunakan pensel 2B atau BB sahaja. Baik. Gunakan pensel tu. Tidak digalakkan ataupun kalau boleh jangan guna pensel mechanical. Kerana dia akan menjejaskan kertas itu. Mungkin dia akan berlubang. Baik. Dan mungkin dia tidak boleh di scan. Jadi ini adalah contoh
jawapan yang kita hitamkan dengan betul. Ya, ini adalah contoh-contoh jawapan. Ya. Okey. Kemudian mari kita lihat contoh-contoh jawapan ataupun yang ditanda oleh calon-calon kita yang tidak boleh diterima ataupun dia tidak boleh kita maksudnya mesin tu tak boleh nak baca. Apakah jawapan yang dia tanda walaupun apa yang dia buat tu adalah betul. Baik. Ya, mari kita lihat. Okey, yang ini adalah contoh-contoh jawapan yang ditanda oleh calon yang tidak boleh diterima walaupun jawapannya betul ya. Jadi kalau macam tu Puan tidak diterima memang secara keseluruhan memang tak diterima langsung. Ya, tidak. Sebab kadang-kadang ada saya waktu zaman belajar dulu pernah juga buat macam tu Puan, tapi macam kita write dulu just nak tanda nanti dah selesai kita tengok keseluruhan soalan dah semak balik, bila dah yakin baru kita akan bulatkan ataupun lorekkan betul-betul. Jadi kadang-kadang terlepas bila tak cukup masa kan. Jadi tinggallah ada right tu. Jadi tak boleh lah Puan. Tak boleh. Pastikan padam. Yang mana nombor mungkin tanda pada nombor kan. Okey, pastikan kita padam dulu. Bersihkan hanya jawapan yang kita hitamkan saja yang ada pada kertas OMR itu. Dan lagi satu Puan, kalau bila jawab kertas satu ni yang sangat luar biasa ni, kalau zaman belajar dulu ni sangat popular lah Puan. Yang mana satu cara kadang-kadang ada murid-murid yang mungkin tak pasti jawapan, dia akan baling pemadam lah, nak tengok dia tulis A, B, C, D, dia baling tengok O, B. Dia lorek. Ada pula yang Puan, kadang-kadang ada pula yang perangai ni jenis dia akan lorekkan semua sekali A, B, C, D. Saya kata sebab mesti jawapan ada betul punya, mesti yang tanda kertas peperiksaan ataupun mesin penanda tu akan trace yang betul. Jadi bagaimana Puan? Adakah itu dibenarkan juga? Baiklah, jika calon itu menanda ke semua A, B, C dan D, dia tak tahu. Dia kata saya tandalah A, B, C, D. Maksudnya dekat situ mesti ada satu jawapan yang betul kat situ. Minta maaf banyak-banyak kerana jika ditanda semua, jawapan dia tidak akan diterima. Maksudnya tak boleh. Baik. Diberi markah gitu. Tak boleh. Kerana mesin yang akan mengenal pasti jawapan yang betul. Baik. Jadi perlu berhati-hati dan juga sebenarnya lakukan persediaan sebaiknya lah Puan itu yang sebetulnya. Jangan pula bila masuk Dewan Peperiksaan kita keluarkan machine gun kita tembak kan. Ya betul. Okey, betul. Orang kata hentam lah kan. Ya, betul. Tak boleh macam tu. Baik Puan. Kita dah tahu berkenaan dengan mata pelajaran matematik untuk format baharu SPM 2021. Saya kena percaya semua para calon berkobar-kobar semangat dia, rasa tak sabar nak menduduki peperiksaan. Mungkin sebagai rumusannya Puan, mungkin Puan boleh kongsikan untuk murid kita. Baik, sebagai rumusan untuk format baharu bagi tahun 2021 ni, diharapkan guru-guru dan murid-murid bersama-sama lihat semula. Mungkin murid-murid yang belajar di rumah tu boleh bertanya kepada guru-guru walaupun pada dasarnya mereka tidak ke kelas. Mereka bolehlah bertanya pada guru, dan guru-guru juga kenalah peka apa yang ada dalam kandungan matematik ini, termasuklah bidang-bidang, tajuk-tajuk dan yang ada di dalam DSKP. Dan yang penting, apa-apa saja yang ditanya di dalam peperiksaan adalah yang terkandung di dalam dokumen standard kurikulum. Maksudnya apa saja tu maksudnya ada. Jangan hanya berpandukan kepada buku teks sahaja. Kerana buku teks hanyalah sebagai rujukan. Bukan sebagai panduan 100%. Kerana banyak lagi yang mungkin latihan yang ada dalam buku lain yang kita boleh lihat. Kerana buku teks bagus, tetapi dia tidak boleh beri semua contoh yang ada dalam dokumen standard. Apa yang penting, cikgu mengajar berdasarkan dokumen standard. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Puan Rosniza binti Mat Tri, Pegawai Lembaga Periksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi berkenaan dengan format baharu SPM 2021, dan lebih khusus kita bincangkan ataupun kita dengar penjelasan sebentar tadi berkenaan dengan mata pelajaran matematik. Dan para calon di luar sana, terus persiapkan diri anda untuk menghadapi peperiksaan SPM, bukan sekadar SPM, kerana apa yang berlaku hari ini anda adalah
tonggak kestabilan negara di masa akan datang. Jadi persiapkan diri, sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.